Okey, 2.3 kita Unit 2, algoritma, pseudocode dan carta alih. Kita akan pergi kepada 2.3. Algoritma, pseudocode dan carta alih dalam aktiviti harian. Okey, bagi cikgu contoh beberapa aktiviti harian. Contoh beberapa aktiviti harian. Menengok TV. Menonton televisyen, bukan menengok TV. Menonton televisyen. Okey, lagi? Mencuci baju. Apa dia? Mencuci baju. Mencuci pakaian. Lagi? Lagi? Zafira? Masak. Masak, memasak. Okey, Alia? 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 Ain? Contoh aktiviti harian? Sapu sampah, cikgu. Menyapu sampah. Yang lain dipanggil lain yang menjawab. Okey, itu adalah aktiviti harian yang biasa kita buat. Okey, kita nak kaitkan algoritma, pseudocode dan carta alih dalam aktiviti harian kita. Okey, contohnya macam kita membasuh kereta ke, membasuh pakaian ke, memasak ke. Semua tu benda tu ada arahan. Okey, kalau mak awak suruh basuh kain ke, suruh masak ke, dia ada arahan kan? Dia ada arahan. Contoh kalau nak basuh kain, okey, kena ambil pencuci dulu, masukkan pakaian dalam mesin basuh, kemudian tekan apa kan. Okey, kita akan pergi 2.3. Sebelum ni kita awak dah tengok video tentang algoritma, pseudocode dan carta alih. Okey, kita tengok perbualan dalam gambar rajah ni. Okey, Najmi, tu saya tanya Najmi tak masuk. Najmi membeli makanan di kantin sekolah pada waktu rehat. Awak nak beli kuih apa? Saya hendak beli kuih kari puff. Berapakah harga sebiji kuih kari puff? Harganya ialah 30 sen sebiji. Saya hendak beli 3 biji. Berapakah harga semuanya? Jumlahnya ialah 90 sen. Maknanya dia nak beli kari puff tu, dia ada atur dia. Dia ada peringkat-peringkat dia. Okey. Kita tengok balik apa maksud algoritma, pseudocode dan carta alih. Okey, apa itu algoritma? Boleh semak dekat buku ataupun awak tengok apa yang cikgu paparkan ya. Apa tu algoritma? Alif, apa algoritma? Algoritma ialah satu urutan langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu masalah atau melaksanakan suatu tugasan. Okey, urutan langkah-langkah daripada pertama, kedua, ketiga, apa perlu kita buat. Macam tadilah, kita nak basuh kain, apa perlu kita buat daripada langkah pertama, kedua, ketiga, keempat dan seterusnya sehingga selesai. Okey, apa itu pseudocode? Nazira. Pseudocode ialah satu set pernyataan yang merupai bahasa atau cara komputer. Pseudocode memperlihatkan logik atau cara dengan menggunakan bahasa biasa. Okey, panjang dia punya penerangan kat sini. Dia sama, penyataan dia macam algoritma, cuma bezanya dia macam ada macam arahan komputer. Dia macam ada sedikit arahan komputer. Okay, apa nak mula, apa yang akhir dia ada tinggal perkataan, dia ada tambah perkataan mula dengan cikgu cakap macam dalam kelas ini tak ada diam kan. Okey.
Pseudocode digunakan sebagai panduan bagi menulis atau cara komputer yang sebenar. Okey, kita pergi pada carta alih. Carta alih. Alia Sofian. Apa itu carta alih? Carta alih ialah gambar raja yang menggunakan simbol-simbol geometri untuk menunjukkan langkah-langkah dalam algoritma. Carta alih juga boleh digunakan untuk menunjukkan logik dan urutan sesuatu atau cara komputer. Okey, carta alih ialah gambar raja. Carta alih dia mesti ada gambar raja. Gambar raja tu mesti dalam bentuk geometri. Sama ada dia dalam bentuk bulat ke, atau segi empat ke, ataupun segi empat dia sengit ke. Kemudian dia ada anak panah untuk menunjukkan urutan. Okey, yang ini awak boleh rujuk dekat muka surat 25. Perbezaan antara algoritma, pseudocode dan carta alih dalam bentuk gambar raja. Okey, kita tengok algoritma. Bendanya sama, cuma dia dipersembahkan dalam 3 bentuk yang berbeza. Okey, algoritma, tentukan kuih yang hendak dibeli. Tadi kan Najmi nak beli kuih kan? Okey, kalau dalam bentuk algoritma, dia punya turutan, tentukan kuih yang nak dibeli. Dia nak beli kuih apa tadi? Kuih kari puff kan? Kemudian tentukan harga kuih yang hendak dibeli. Harga kuih tu tadi 30 sen sebiji. Okey, kemudian tentukan kuantiti. Kuantiti tu apa? Kuantiti tu apa? Alia Kaisarah. Kuantiti. Kuantiti apa, Alia? Berapa banyak? Kuantiti ialah jumlah ataupun bilangan. Okey, tentukan jumlah kuih yang kita hendak beli. Kita dah tahu harga dia. Kemudian kita tentukanlah pada penjual tu, okey, kita nak berapa biji. Sudah tu, barulah kita kira jumlah harga kuih yang hendak dibeli. Okey, kalau 3 darab 3, 90 sen. Maknanya dia ikut turutan dalam bentuk penyataan. Itu kita sebut dia sebagai algoritma. Boleh faham? Boleh faham? Boleh. Okey. Sekarang kita tengok pseudocode. Okey, pseudocode dia ringkaskan lagi benda tu. Dia ringkaskan lagi. Dia buat macam atur cara komputer. Kalau komputer, atur cara komputer, dia tak boleh bagi penyataan panjang-panjang. Okey, dia tak boleh bagi penyataan panjang-panjang tapi orang tak faham. Okey? Dalam pseudocode mesti ada perkataan mula dan tamat. Okey? Mula, baca. Apa yang nak dibaca? Nama kuih. Kemudian baca lagi harga kuih. Kalau kita beli kuih dekat tepi-tepi jalan pun, kita akan tengok dulu kan nama kuih tu kan. Dia akan tulis kat situ. Kalau ada setengahnya dia akan letaklah nama kuih tu apa. Kalau tak pun dia just letak aja atas meja tu, kita pun dah tahu kuih tu kuih apa kan. Kemudian kita tengok pula harga kuih. Dia akan letak harga. Harga kuih ni dia wajib letak. Okey, sebiji berapa sen kan. Okey, kemudian baca kuantiti kuih. Kita tengoklah ada berapa kuih tu. Jumlah harga kuih, kita nak tahu jumlah harga kuih tu, dia ringkas tadi. Kuantiti ada tanda bintang. Tanda bintang tu maksudnya ini Darab. tanda bintang tu maksudnya darab. Kuantiti kuih darab dengan harga kuih. Kemudian papar jumlah harga kuih. Selesai, tamat. Maknanya pseudocode ni dia lebih ringkas lagi daripada algoritma. Okey? Okey. Apa beza carta alih pula? Carta alih dia lebih kurang macam pseudocode, cuma dia letak benda tu dalam bentuk geometri. Setiap bentuk geometri ni dia ada maksud dia kan. Kalau awak tengok itari yang lepas tu, muka surat 23. Muka surat 23 ada maksud-maksud bagi simbol dalam carta alih. Kalau bentuk bulat untuk apa? Bukan bentuk bulat, lonjong tu dia bentuk terminal.
Okey, terminal tu mesti mula mesti dengan bentuk terminal. Okey, kemudian ada bentuk segi empat sengit sikit, itu bentuk input ataupun output. Input tu maksudnya masuk, output tu maksudnya keluar. Okey, bentuk segi empat maknanya proses. Apa proses yang berlaku? Kemudian kita ada bentuk apa yang bentuk macam ni? Trapezium Apa? Cikgu tak tahu nama bentuk. Itu adalah pilihan. Kita nak ataupun tak nak, ya ataupun tidak. Okey. Kemudian kita ada garis alih, anak panah, dan ada bulat kecil itu sebagai penyambung. Okey. Okay, kita balik semula kepada carta alih tadi. Beli kuih tadi, sama juga beli kuih tadi. Okey, mula dengan bentuk terminal. Bentuk lonjong macam tu Okey, mula, kemudian baca nama kuih, baca harga kuih, sama tak dengan sedokot? Sama kan? Sebelah ni, sama kan? Sama kan? Sama. Sini, sama. Cuma dia letak dalam bentuk simbol. Okey. Mula baca nama kuih, baca harga kuih, baca kuantiti kuih, jumlah harga kuih dan papa jumlah harga kuih. Boleh faham? Boleh faham tak? Perbezaan algoritma pseudocode dan carta alih. Alih faham? Okey. Kita tengok contoh. Contoh lain. Tadi buat kuih, kita pergi contoh lain pula. Okey. Seterusnya mari kita lihat contoh perkaitan antara algoritma pseudocode dengan carta alih bagi aktiviti yang memaparkan dalam menyebut nombor 1 hingga 3. Macam mana kita nak menyebut nombor 1 hingga nombor 3. Okey. Ni biasanya kalau awak tak perlulah, mungkin adik-adik awak ke kan yang umur 6 tahun ke bawah, dia baru nak belajar sebut angka kan. Okey. Kalau algoritma dia dalam bentuk penyataan, papar nombor 1. Okey, tunjuk nombor 1. Kemudian sebut. Ni apa? Nombor 1. Kemudian nombor 2 pula, ambil lagi papar nombor 2. Sebut nombor 2. Ambil nombor 3, kita papar lagi nombor 3. Sebut nombor 3. Okey? Untuk sebut angka, dia penyataan dia tak banyak, dia ringkas-ringkas je. Okey, kita pergi kepada pseudocode. Pseudocode mesti ada perkataan mula, mesti ada perkataan tamat. Papar nombor 1, sebut nombor 1. Papar nombor 2, sebut nombor 2. Yang pseudocode ni sebenarnya dia merengkaskan algoritma. Tapi disebabkan algoritma ni dia dah ringkas, jadi pseudocode dalam menyebut angka ni dia dah tak boleh nak ringkaskan lagi, dia tak boleh nak buang mana-mana perkataan lagi. Dia beza dengan yang ini tadi yang buat kuih. Kuih ni dia panjang kan penyataan dia kan. Jadi dia ringkaskan. Kalau yang ni dia tak boleh nak ringkaskan lagi. Boleh faham tak? Okey. Kemudian bila ditukar kepada carta alih, just masukkan simbol yang bersesuaian. Mesti mula dengan terminal, akhir pun dengan terminal. Faham tak? Faham tak? Faham. Okey. Okey. So latihan dia menyebut, kita buat contoh lain pula, menyebut nombor 1 hingga nombor 5. Tadi nombor 1 hingga nombor 3. Sekarang nombor 1 hingga nombor 5. Okey, Anis. Anis mula algoritma nombor 1 hingga nombor 5. Papa nombor 1, sebut nombor 1. Betul? Papa nombor 2, sebut nombor 2. Papa nombor 3, sebut nombor 3. Papa nombor 4, sebut nombor 4. Papa nombor 5, sebut nombor 5. Okey, betul. Sekarang Zafira, sebutkan dalam pseudocode sebutan 1 hingga 5. Ain, Alisha, kan pseudocode bagi menyebut 1 hingga 5. Papa nombor 1. Mesti Papa mula nombor dengan perkataan, mesti mula. Okey.
Mula Teruskan. papan nombor 1 Okey. sebut nombor 1. Okey. Papan nombor 2 sebut nombor 2. Okey. Papan nombor 3 sebut nombor 3. Okey. Sampai berapa cikgu? Sampai nombor 5. Oh. Papan nombor 4 sebut Anis nak nombor gelak. 4. Papan nombor 5 sebut nombor 5. Tamat. Okey. Alia Kaisara. Okey, Alia Kaisara sebutkan untuk carta alih. Mula. Papan Okey. nombor 1 sebut nombor 1. Papan nombor 2 sebut nombor 2. Papan nombor 3 Okey. sebut nombor 3. Papan nombor Okey. 4 sebut nombor 4. Papan Okey. nombor 5 sebut nombor 5. Tamat. Lepas tu? Terminal yang terakhir? Tamat. Tamat. Mesti ada tamat. Mula dan tamat. Okey. Boleh faham Boleh faham tak? Okey. Jadi cikgu nak awak buat satu contoh algoritma pseudocode carta alih untuk aktiviti harian yang awak pilih sendiri. Okey? Tuliskan dalam buku RBT. Ikutlah awak nak buat kuih ke, tapi cikgu nak contoh lain daripada yang cikgu bincangkan mencuci pakaian ke, membasuh kereta ke, yang awak mudah nak buat lah. Tajuk dia nanti awak tulis 2.3 ini 2.3 algoritma pseudocode carta alih dalam aktiviti harian. Aktiviti harian ni awak pilihlah sendiri. Boleh? Boleh tak? Cikgu, kena buat dia punya algoritma pseudocode dan carta alih tu semua yang tu lah dia punya aktiviti tu. Ni buat macam ni. Ni. Oh, okey. Tulis tajuk dan buat ni. Sama ada awak nak buat, kalau buat sebelah-sebelah, buku tu kecil kan. Awak nak buat atas bawah ke, nak buat satu muka surat satu ke, itu terpulang pada awak lah. Nak type pakai komputer pun boleh, tak kisah. Okey, terima kasih tu. Okey, ada apa-apa soalan? Okey, itu saja untuk hari ini. Kita jumpa lagi minggu ini, hari Khamis untuk sains. Okey? Okey, Assalamualaikum. Salam. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Terima kasih Ibu. Bye.